yang ada respect lah tengok budak-budak besar-besar ni yang duduk depan ni. Kau tak faham ke tidak aku tak tahu lah. Tapi nampak gaya tu macam memang faham tu. Boleh kahwin dah korang ni sebenarnya. Tengok gaya duduk tu pun dah macam YB dah tu. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian ya. Ke pasal dah dapat upah main paintball tadi. Okeylah. Berkenaan dengan soalan yang kenapa orang tertarik dengan Islam ni tuan-tuan ya. Yang pertama sekali, kita ni Allah ciptakan. Allah yang ciptakan kita. Dan Islam ini agama yang Allah pilih untuk kita. Ya Allah sebut dalam Al-Quran, Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang Allah iktiraf ialah al-Islam. Dan Rasulullah SAW sebut dalam hadis, kullu mauludin yuladu ala fitratin fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Semua kita ni lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah semua tak ada dosa belaka. Sebab tu tuan-tuan, kita sedia maklumkan kalau kita dapat baby, kita disunatkan azan. Tangan kanan pula. Azan, aku pasal kenyang tadi kau tahu. Tu. Dah mengantuk dah pula. Azan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Azan ini bukan hanya untuk anak orang Islam. Kan contohlah kan, kita pergi, yelah bini kita beranak dekat hospital besar, mana-mana lah kat Kelang, kat klinik kat mana kan. Kan dekat Uwak tu kan banyak orang beranak bersalin. Kita pun azan kan. Sekali ada aci sebelah tu tengok, dia kata, itu apa juga ada nyanyi-nyanyi dekat telinga baby. Bagi satu lagi dekat saya punya baby, boleh tak? Kan? India tu aci tu nak kau tahu. Kau azan dekat telinga anak dia. Maka apa hukumnya? Hukumnya harus. Sebab memang tak ada masalah. Budak tu lahir-lahir fitrah, bersih. Tak ada masalah. Kan? Lepas tu kita dah azan dekat anak India tu, amoy nyonya tu pula, ayah, gua dengar itu punya lagu banyak sedap mah. Lu bagi satu lagu dekat anak gua punya anak kan. Kita pun azan dekat telinga anak dia, kau belasah kat telinga bapak dia pula. Kan? Tak maunya. Jadi semua manusia ni lahir-lahir dalam keadaan fitrah, bersih kan. Maka yang merosakkan anak-anak ini fa'abawahu, mak bapak dia, yuhawidanihi, meyahudikan budak tu, au yumajisanihi, ataupun memajusikan. Majusi ni sembah api. Au yunasiranihi, ataupun mengkristiankan budak tu, waliyahzubillah. Jadi benda ni benda fitrah yang Allah Ta'ala jadikan kepada manusia. Cumanya rezeki je kan. Abang Adam kita, Allah Ta'ala bagi rezeki kepada dia. Dalam usia 45 tahun diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rezeki dia. Sebab tu petunjuk ni milik Allah, bukan milik kita. Kalau milik kita, senang kerja dakwah. Dah lama orang ramai beriman. Hatta pakcik Nabi Abu Talib pun beriman juga. Tapi tadi Allah, Abu Talib tak beriman. Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah, punca kenapa para sahabat ni ramai yang masuk Islam, minat masuk Islam, pasal apa? Sebab apa yang Nabi bawa tu benda yang elok. Ya, sebagai contoh, di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat bernama Khalid bin Al-As. Khalid bin Sa'id bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Cerita dia masuk Islam, dia mimpi. Nanti mimpi Abang Adam kita dengar ni cerita sahabat ni. Dia mimpi dia duduk dekat jurang api neraka. Masa tu dia nak masuk, dia nak masuk dalam api. Bapak dia dah dalam tu dah. Bapak dia kata, "Mari sini. Ikut bapak." Bapak dia panggil, "Ikut aku." Bapak dia dengan berapi-api ni. Jadi lelakinya Khalid kata, aku tak nak tengah-tengah macam tu. Tiba-tiba ada orang tarik belakang dia, pegang, tarik ke belakang. Dia balik tengok-tengok Rasulullah SAW dalam mimpi. Besok dia pun cari Nabi. Dia tanya Nabi apa sebenar yang Nabi bawa. Nabi pun cerita apa sebenar yang Nabi bawa. Yang pertama Nabi kata untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Dan Nabi cerita tentang makarimil akhlak, akhlak yang mulia. Islam ni cantik. Yang tak cantiknya penganut dia, yang buat spoil, ya.
Islam ni sempurna. Yang buat spoilnya penganut dia. Sebab Islam mengajar benda yang elok belaka. Yang buat hampirnya kita. Kan? Contohlah benda paling basic, bab kebersihan. Kalau kita tengok negara Arab, tuan-tuan, bukan nak mengata negara Arab tidak, ya. Tapi saya duduk negara Arab, saya tahulah. Arab ni kalau jamban dia, kalau kita masuk jamban kan, nak berak pun tak lalu, betul tak? Tai tu pun tak nak keluar. Dia kata cancel lah, postpone, dia kata. Memang tak lulus, kau tahu. Dia punya tu pula bukan kecil-kecil, pasal bapak tu. Macam batang balak, baragang tengah-tengah tu. Aduh, aku cakap. Akan apa? Kan? Ini perangai orang Arab. Sebab tu Nabi diutuskan dekat dia orang, nak betulkan perangai dia orang. Bab kebersihan. Kalau bab sampah ni kau jangan tanya. Saya duduk Mesir dulu, tengah-tengah duduk dekat beranda. Ustaz Mesir kan saya? Tak tahu lah. Tengah duduk dekat beranda, tiba-tiba sampah turun pada langit. Tengok kat atas, orang buang sampah, satu plastik basah, kau tahu. Kalau ada orang lalu dekat bawah tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia tak jaga, memalukan Islam. Tapi cuba tengok negara-negara yang bukan Islam, yang jaga kebersihan. Kan, Jepun tu kau jangan tanyalah. Sampai kita masuk pun kita kata ni tandas ke apa ni, perhias apa ni, panggil apa? Hotel. Ini tandas ke nak buat main ke benda, kita pun confuse. Saya pernah pergi rumah seorang hamba Allah ni. Jamban dia ni, tepi jamban tu ada taman bunga. Kau faham tak kita apa ni? Maknanya kita berak tu kita confuse. Aku tengah berak ke tengah main dekat playground ni? Kan? Sama macam tu sekali. Jadi masalah Islam ni benda baik, tapi masalah penganut dia tak ikut betul-betul, menyebabkan orang berasa tak berapa elok. Sedangkan Islam ni amat elok sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin berkenaan dengan usaha urat. Daripada Malaysia dibawa sampai ke Mesir. Saya di Mesir sama tuan-tuan. Kan duduk Mesir 4 tahun depan. Allah untuk mengetahui badan dan Ustaz pagi tadi kita ada main bola. Dan untuk mengetahui yang depan-depan ni semua syahid. Semua syahid dah, semua hidup balik malam ni nak tahlil ni. Dan insya-Allah sebab Ustaz Nazmi mungkin lepas ni dia akan ulas berkenaan dengan syariah. Mungkin yang pemenang paintball tu nanti kita akan pergi dengan Ustaz untuk hantar ke syariah. Masya-Allah, bismillah. Jadi sebenarnya untuk abang menyambung kembali cerita abang, kalau tadi Ustaz cerita dah berkenaan dengan sahabat Nabi, orang ada mimpi yang menyebabkan dia mampu untuk bersama-sama dengan Islam. Mungkin abang juga ada mimpi yang mampu menyebabkan abang bersama-sama dengan agama fitrah, insya-Allah. InsyaAllah. Pada satu malam saya dah tak tahu nak buat apa. Jadi saya tidur agak lambat sikit dalam pukul 4 pagi macam tu. Sebelum saya tidur, saya ada buat sedikit doa lah. Maksud saya belum revert, saya belum masuk Islam lagi. Lepas saya doa, saya pun tidur. Dan tiba-tiba dalam mimpi saya nampak, tapi mimpi tapi dalam keadaan sedar. Dia ada satu ayat pengabi yang kaza, betul? Itu macam mana Ustaz? Yang kaza kan? Ya, ya, betul. Okey, lepas tu saya sedar ada satu cahaya yang datang jemput saya. Dan cahaya itu sangat, bila kita tengok kat cahaya itu, kita rasa macam tenang, kita rasa suci, dan kita rasa macam mana saya kasi, perasaan tu kita tak dapat di mana-mana. Dan cahaya tu ada di belakang jubah putih tu. Maksudnya bila kita tengok muka dia, kita tak nampak wajah yang sebenar. Kita cuma nampak cahaya yang terang dekat wajah. Jadi saya pun rasa macam okey, rasa tenang, rasa suci, rasa yang mungkin apa yang saya doa tadi. Sebelum saya sedar azan subuh. Bila azan subuh, okey, bila azan subuh dah selesai solat tu semua, saya dalam pukul 8 pagi saya telefon kawan saya. Saya cakap,
minta tolong datanglah saksi satu lelaki seorang perempuan, seorang lelaki seorang perempuan. Tapi saya tak beritahu saya dah pergi mana. Saya cuma bawa dia, tahu-tahu saya dah dekat parking. Bila dekat parking, saya nekat, saya dah masuk Islam. Cuma soalan di sini Ustaz. Abang, macam mana yang abang sebelum ni abang kata masih lagi mencari-cari. Jadi macam mana abang boleh merasakan bahawa yang cahaya itu adalah daripada petunjuk untuk agama Islam? Sebab doa saya simple je. Ya Allah, jika agama Islam ini adalah peganganku, berilah aku petunjuk, dan bila aku pegang agama Islam ini sampai ke mati. Jadi malam tu juga saya dapat mimpi. Mana doa tu pun dah minta sebenarnya kalau lah Islam tu yang terbaik, datanglah petunjuk. Mana hilang tu Allah. Jadi malam tu saya berdoa, malam tu juga saya dapat mimpi, malam tu juga satu cahaya putih tu datang ke saya. Tapi tak cakap apa-apa, cuma senyum kat saya je. Dia lah senyum tu ibarat macam dia bawa saya ke satu tempat yang saya tak pernah pergi. Tempat tu sangat tenang, sangat cantik. Jadi bila dah dapat petunjuk macam tu, besoknya saya dengan yakinnya inilah petunjuk yang Allah bagi. Jadi saya pun pergi ke parking. Allah SWT. Ingat tu tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara satu penceritaan kalau tadi Ustaz Nazmi cerita tentang bagaimana seorang sahabat ditarik dan Abang Adam pula menceritakan bagaimana cahaya yang Abang Adam pun rasanya nak bercerita rasa tu tak boleh nak rasa. Nak rasa saya pun tak tahu nak cerita macam mana. Mana hanya perasaan tu saja kita yang kita dapat rasai supaya kita merasai keindahan itu semua. Habis daripada abang ke parking tu apa lagi yang memberi keyakinan lagi kepada abang untuk terus bersama dengan Islam lepas ke parking? Sebab masa saya buat keputusan sendiri, saya cakap okey, ini Allah dah bagi saya petunjuk, jadi saya kena tunaikanlah apa yang saya dah minta. Jadi saya pun tanyakan kawan saya bahawa saya pergi ke parking, saya jumpa Ustaz Amran, baru semalam jumpa dia, dan dia ajar saya macam mana nak bersyahadah. Kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala satu cerita yang saya rasa cukup menarik. Mungkin Ustaz ada apa-apa komen yang mungkin Ustaz boleh bagi kepada cerita dan sebagainya. So saya bila dengar cerita tu, saya rasa macam apa aku nak cerita ni? Rasa macam kita pula Allahu Akbar. Saya pun tak pernah jumpa mimpi ni tu. Kan cahaya, saya ada juga cahaya, tapi cahaya tu lampu hidup bangun subuh. Sebab dah selajak 6.30 dah, lampu hidup buat cahaya juga. Yang senyum tu ada juga senyum, tapi isteri saya lah yang senyum. Ini bila juga kalau saya ada sedikit tambahan daripada kisah itu untuk menambahkan lagi kekuatan keimanan kita kepada penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni bagi kepada kita petunjuk dengan berbagai-bagai jalan, dengan berbagai-bagai cara. Macam Abang Adam tadi di mimpi, saya ada jumpa dua orang, seorang Sing, seorang India kacaukan dengan Cina. Anda tanya kenapa dia masuk Islam? Yang yang India kacaukan Cina ni, dia kata satu hari dia banyak masalah yang amat banyak. Dia jual burger, budak bujang lagi, budak selayang, jual burger kan. Hari tu dia serabut gila, dia kata. Tengah-tengah serabut, orang azan maghrib. Dengan takdir Allah, dia dengar je azan maghrib tu, segala masalah tu hilang. Segala serabut, sakit hati, bengong, apa-apa semua tu, dengar azan hilang. Dia pun fikir tak adalah, dia kata inilah rupa-rupanya benda je. Ya, maknanya serabut yang dia alami selama ni ialah serabut kekufuran. Ya, serabut akidah yang tidak ada. Serabut yang tidak, apa kata, dengan sebab mensyirikkan Allah. Lalu Allah boleh bertunjuk dengan cara dengar azan. Jadi masuk Islam dan alhamdulillah saya mengislamkan dia dekat sebuah surau dekat Selayang. Kemudian peristiwa yang kedua, seorang Sing. Sing ni dia duduk dekat area Bukit Kuda, Kelang, Kampung Kuantan. Dia ni cerita, ada pun tanya sebab apa dia masuk Islam, dengan sebab azan juga. Depan masjid tu, depan masjid Kampung Kuantan ni ada gerai. Biasalah orang lepak, minum, tengok bola kan. Jadi Sing ni dia dah berjawatan tau. Dia macam dia engineer.
Ada keluarga, anak-anak semua dah besar, belajar dekat overseas. Dia duduk seorang dan dia duduk kat gerai tu. Dia kata setiap kali dia dengar azan, seronok dia kata. Setiap kali dia dengar azan, seronok aja. Itu kadang-kadang petunjuk Allah nak bagi ke dia rezeki. Kadang-kadang kita ni terbalik, kita ni yang dah Islam lama ni dengar azan, azan, kita kata macam tu. Aku rasa baru je Zuhur tadi, dah asar dah. Nampak sangat langkah sembahyang di masa-masa minit-minit tambahan. Ya, nak habis Zuhur buat terhegih-hegih nak sembahyang. Subuh? Ya betul. Kita kata macam tu. Nak maghrib, aku baru nak. Kau tengok tu. Jadi perangai kita nak uzubillah min zalik. Harap-harap Allah jauhkan kita pada benda macam ni. Sebab ada orang kita ni bila dengar azan dia serabut. Ada satu tempat di Tasik Puteri. Orang sana cerita kat saya lah. Diorang beli rumah depan rumah ni ada tanah kosong lah, padang. Jadi owner ni orang Melayu, orang Islam lah. Dia beli rumah. Lama-lama penduduk makin ramai. Penduduk pun buat cadangan nak buat surau depan rumah tu. Tiba-tiba dia lah orang bertahu bantah. Saya tak setuju. Dia kata tak setuju ada surau depan rumah dia. Pasal apa? Dia kata sebab saya beli rumah ni. Pasal apa saya beli rumah ni? Pasal masa saya tengok dekat pelan tu, saya tengok depan rumah saya kosong. Sebab tu saya beli rumah ni. Ini pula nak buat surau dah. Dia kata macam tu. Lalas penduduk kata lantak kau lah, orang semua nak buat surau belaka. Orang pun buat surau, dia jual rumah tu pindah tempat lain. Na'udzubillah min zalik. Jangan mamai tuan-tuan, berlaku benda macam ni. Orang Islam buat kerja macam tu. Tiba-tiba abang Adam kita dapat petunjuk dengan Allah Ta'ala beri kepada dia cahaya pada malam yang ditakdirkan menjadi sebab kepada keislamannya. Dan harap-harap kita ni bila dengar azan makin seronok nak ke surau kembali, insya-Allah. Allahu Akbar. Kalau tadi Adam satu cerita, Ustaz pun ada pengalaman 2 cerita, 3 cerita dengan orang yang tinggal solat. Ni kadang-kadang tuan-tuan muhasabah kita bersama kan. Betul kata Ustaz tadi kan. Bila dengar azan, Allah masuk dah waktu Zuhur. Rasa kadang lagi-lagi kadang-kadang bila dengar azan abang. Ni kadang-kadang cerita bukan cerita dah, kadang muhasabah saya juga kan. Bila dengar azan tu, tentulah rasa ngantuk sangat. Tentulah rasa Allah ngantuk ni tidur. Sedar-sedar tu maghrib. Itu yang kena berlaku. Pergi berbalik kepada Abang Adam. Tadi Abang Adam cerita tentang, saya rasa satu mimpi yang sangat-sangat indah, yang mungkin dalam hati masing-masing mungkin tanya, kita pun tak tahu siapakah insan tersebut. Dan kita mungkin boleh mengharapkan, itu mungkinlah harapan-harapan adalah mudah-mudahan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi cahaya kepada kita. Allahu Akbar. Jadi mungkin boleh cerita pula bagaimana biasanya apabila di antara sahabat-sahabat, kalau kita tengok kepada sejarah para sahabat dulu, bagaimana mereka nak masuk Islam. Contohnya Ammar bin Yasir, sehingga ibu bapanya ibu bapanya dibunuh, dia sendiri diseksa, Sayyidina Bilal bin Rabah diseksa dan sebagainya, menunjukkan bahawa ada ujian-ujian yang perlu mereka lalui. Mungkin memberi cerita berkongsi dengan kami apa ujian, supaya kita ni yang tak menerima ujian ni kena rasa sayang sungguh dengan Islam yang ada pada kita. Kita boleh cerita sikit tentang ujian sebelum ni. Ujian saya tak, masa tu belum ada apa-apa sangat ujian. Sebab selepas saya peluk Islam, saya ada satu niat, saya nak pergi umrah. Sebab memang itu tempat pertama yang saya nak pergi selepas saya masuk Islam. Alhamdulillah selepas 8 bulan saya dapat kumpul duit dan saya menunaikan saya umrah yang pertama. Sebelum pergi biasalah saya pun berdoa agar semua ibadah saya berjalan dengan lancar dan semoga di sana saya dapat belajar ilmu. Alhamdulillah sampai dekat Masjidil Haram, saya minta izin kepada Allah untuk melangkahkan kaki ini ke Masjidil Haram. Alhamdulillah bila dah sampai dekat Masjidil Haram, saya pun dah tak tahu nak buat apa, hati pun dah berdebar-debar sangat laju.
Jadi macam mutawif dekat sebelah saya, macam dia dengar hati saya berdetuk kuat sangat. Abang, abang takut ikut. Tak apa, kita minum air zam-zam dulu kita berdoa minum air zam-zam. Lepas minum air zam-zam, ke depan sikit lagi kuat dia berdetuk sebab kita dah nampak Kaabah. So saya berhenti sekejap. Saya minum air zam-zam yang kedua, yang dua kali, minta ditenangkan sikit hati. Alhamdulillah, lagi 2-3 tapak saya dah jumpa Kaabah depan saya. Terus tak boleh tahan, saya terus menangis. Saya menangis bukan sebab saya takut, terlalu gembira, sangat-sangat gembira, dan perasaan tu saya speechless. Saya tak tahu saya nak cakap macam mana. Jadi mutawif tu pun dah tengok saya macam tu, dia terus doa, lagi dia doa, lagi lepas saya menangis, lagi kuat saya menangis. Jadi dia kata, tak apalah madam, kita buat, kita tawaf dulu lah ya. So sepanjang saya tawaf, saya tak berhenti saya menangis. Saya pun tak tahu kenapa, tak berhenti menangis sampai solat sunat 2 rakaat, bagi salam menangis balik. Lepas tu dia ajar, tak apa, kita pergi syair. Syair itu saya tenang sikit lah sebab dah tak nampak sangat Kaabah. Tapi habis syair itu semua, cukup itu semua, alhamdulillah, lalu depan Kaabah je menangis lagi. Saya tak tahu saya macam mana perasaan itu dah datang daripada mana. Keluar Masjidil Haram baru saya berhenti menangis. Jadi perasaan tu saya cakap, Masya Allah, rupanya tak kira lah kita ni daripada peringkat apa, daripada umur berapa, sampai depan Kaabah confirm kita menangis. Sebab saya rasa saya ini adalah hamba yang paling kedil dan paling berdosa di depan Allah ni. Saya dapat perasaan yang macam tu. Jadi saya kuatkan semangat saya kuatkan diri saya. Tak apalah, Allah dah jemput saya ke rumah dia. Jadi kita ikut perintah Allah. Sampailah habis saya tawaf, sampailah habis umrah tu semua, alhamdulillah semua jalan dengan sempurna. Sampai saya dapat solat 2 rakaat di Hijr Ismail. Antara mungkin pengalaman manis lah kot yang buat di Mekah. Cuma kalau abang ada pengalaman contohnya macam sebelum ni, saya ada juga mungkin forum bersama dengan seorang juga yang baru convert dari Cina dan sebagainya. Dia ada berhadapan masalah ni, contoh dengan keluarga dan sebagainya. Jadi abang ada tak masalah-masalah yang berkaitan ujian seperti itu? Ketika masuk Islam, ada tentangan-tentangan yang menyebabkan kita rasa mungkin ada goyang atau sebagainya dengan pegangan dan sebagainya. Saya tak nafis semua yang perlu Islam mesti menghadapi masalah yang sama, ujian daripada keluarga. Saya alhamdulillah bila saya dah masuk Islam, saya perlu beritahu keluarga saya masih merahsiakan lagi sebab saya dah ada culture shock. Saya takut dia tak boleh terima. Sebab ada separuh orang kata kau masuk Islam kau tak boleh jumpa keluarga kau dah kau kena putuskan dengan keluarga terakhir. Tapi bagi saya tak macam tu. Cuma kita yang dah masuk Islam ni kena bagi tahu dia satu peringkat dengan satu peringkat, step by step. Habis saya masuk Islam dalam 5-6 bulan saya rasa saya sembunyikan. Sebab saya nak pergi umrah dulu. Saya nak balik daripada umrah baru saya bagi tahu keluarga saya. Saya tak nak terkumpul-kumpul. Saya tak nak ataupun jiwa saya kacau nanti. Alhamdulillah balik daripada umrah, saya bagi tahu abang saya dulu. Saya beritahu pada saya dah masuk Islam. Okey. Baik, senang je. Baik. Lepas tu saya jumpa abang saya seorang yang nombor 1. Saya bagi tahu dia. Saya ada masalah nak bagi tahu. Masalah apa? Duit kau jangan cikgu. Dia tak, bukan pasal duit. Saya dah masuk Islam. Okey. Buat senang je. Okey, tak ada hujan. Jadi lepas 2 minggu saya pun kenakan kawan-kawan saya kenakan seorang wanita yang telah menjadikan isteri saya sekarang ni. Lepas saya propose dengan isteri saya dah nikah semua, saya bawa dia jumpa mak saya.
So saya cakap, ini isteri saya. Apa nama? Dia tanya isteri saya. Oh, Fazi. Oh, sudah kahwin tak? Oh, boleh, bagus. Ajak isteri saya pergi bersembang. Amin, senang ke? Tak ada ujian, mak saya pun tak marah saya. Abang saya pun tak ada bantah, tak ada siapa pun bantah saya. Jadi saya rasa macam alhamdulillah doa saya diterima oleh Allah. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Cuma mak saya bagi tahu saya, habis tu sekarang macam mana ni? Kita kena beli periuk baru ke, pinggan baru ke, sudu baru ke? Tapi dah ada orang Islam kat sini. Yelah, beli satu set baru lah saya cakap. Beli satu set. Allah Akbar. Sporting sungguh mana. Allah Akbar. Tuan-tuan Allah SWT. Satu kesimpulan yang saya boleh ambil dan juga kesimpulan tu mungkin saya akan minta pada Ustaz untuk ulas. Cuba tuan-tuan tengok. KL apa tadi? KL Gangster, Oni ke? Oh, dah. Tapi lah kita nak ambil cerita apa yang saya rasa begitu yakin nak sampaikan kepada tuan-tuan daripada cerita tadi tengok. Bahawa apabila kita yakin sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mudah segala urusan kita. Bila kita yakin sungguh-sungguh, kita bantu agama Allah, kita tolong agama Allah, kita bersama dengan apa yang Allah sebut, kita bersama dengan segala-gala apa Allah perintah, Allah akan bantu kita. Tapi apa yang jadi masalah yang mungkin boleh Ustaz uraikan? Kita lihat ramai di antara umat Islam itu sendiri yang memang sejak daripada lahir-lahir telah pun sebagai Islam. Kebanyakan daripada mereka itu sendiri tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kadang-kadang bila Ustaz sebut tentang Islam, takutlah nak sebut tentang Islam. Boleh ke nak sebut tentang Islam? Takut ada gap bila Islam sampai itu. Sedangkan Abang Adam sendiri bercerita bagaimana mudahnya Allah bagi urusan, mudahnya Allah memudahkan segala urusan Allah. Mungkin saya boleh bagi ulasan juga. Jadi anda nak sentuh dua benda ya. Nak share sikit pengalaman yang Abang Adam lalui. Allah mudahkan urusan dia masuk Islam, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memudahkan di berkat keikhlasan beliau dan umrah yang sebab yang kita sedia maklum Nabi sebutkan, bila kita tengok dekat Kaabah tu, doa kita dah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya nak share pengalaman sahabat Nabi yang masuk Islam yang ditolak oleh mak dia, kan? Ada seorang sahabat bernama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dia ni bila masuk Islam, mak dia tak terima. Sebab mak dia sayang sangat dekat dia ni. Orang panggil anak bulu bentung kan? Sayang gila lah orang kata. Lepas tu bila dia tahu Sa'ad masuk Islam, dia kata apa? Demi Allah. Jadi orang dulu walaupun dia kat Alik Paro, kapal dia bukan kapal dekat Meru ya? Walaupun dia kat Alik Paro, tapi dia kalau bersumpah dia akan guna nama Allah. Dia kata apa? Demi Allah, kalau kau tak tinggalkan agama yang Muhammad ajar dekat kau ni, aku takkan makan, aku takkan minum, aku takkan balik rumah, aku duduk dekat tengah-tengah padang ni. Biarlah orang kata kenapa makcik tak makan, kenapa makcik tak balik, kenapa makcik tak minum, anak aku dahaka kat aku, kurang ajar. Jadi saat ni serabut, macam mana nak buat kan? Dia pergi pujuk mak, makan lah mak, sedap ni apa, ikan sweet sour ni mak, aku tak nak je. Kau tinggal Muhammad, bawa aku makan. Jadi saat ni sayang ke Nabi, sayang kepada Allah. Di waktu yang sama, sayang dekat mak dia. Dalam keadaan macam tu, Allah turunkan ayat. Apa Allah kata? Wa wasainal insana biwalidayhi wa wasainal insanu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kami wasiat kepada manusia supaya menyembah Allah dan berbuat baik pada mak bapak. Dalam hidup kita ni dua benda tau. Yang pertama sekali, Allah dan Rasul itu paling utama. Kita kena ajar dekat anak-anak kita, kau alung, angah, alang, abang nak ajar kau. Yang pertama dalam hidup kau, utamakan siapa dia? Allah dan Rasulullah SAW. Yang kedua, baru mak abah. Mak abah ni nombor dua. Maknanya kalau mak abah bagi arahan yang bercanggah dengan Al-Quran, Sunnah, tak boleh ikut. Walaupun mentaati mak bapak wajib. Contoh kan, kalau mak kata yang tebal ni nama apa ni? Nama apa? Ahmad Alban. Ahmad Al-Bandung. Tebal juga di Bandung. Contoh kan, mak kata, "Man, pergi angkat baju mak kat luar tu nak hujan." Wajib tak kau angkat?
Ha? Hai. Jauh kau koyan sampai ke Bandung. Kalau mak suruh angkat baju dekat luar nak hujan, kita kena pergi tak ambil? Ambil kan? Wajib kan? Sebab benda tu benda bagus, benda tolong. Man, tolong pergi kedai kejap kan, beli apa? Beli apa je lah kan? Contoh kan, itu kau kena ikut. Sekali abah kata, "Mat, mari kejap." Contoh kau berikan abah rokok sekotak. Macam tak boleh taat. Sebab perkara maksiat tak boleh taat. Maka Allah ajar kita taat kepada perkara yang baik saja. Benda yang maksiat tak boleh. Bila saat dapat ayat ni, dia jumpa mak dia tahu. Dia ajak lagi mak makanlah. Mak dia kata, "Aku tak nak. Biarlah nak kata apa katalah. Biarlah orang kata aku buang tebiat lantak." Saya kata apa? "Mak, kalau mak cakap macam tu, saya nak cakap macam ni. Kalau mak ni ada 10 nyawa, mak mati, mak hidup balik. Mak mati, mak hidup balik. Mati sebab bulu. Lebih-lebih mati. Lepas tu hidup balik. Mak makan, mak tak nak, aku tak nak. Mati balik. Hidup balik. Hidup balik waktu ni. Bulan tu raya pun kan. Sampai 10 kali. Walaupun mak hidup, mak mati, mak hidup, mak mati, saya takkan tinggalkan agama Islam." Bila dia kata macam tu, mak dia kata apa? "Kalau macam tu, aku makan aje lah." Kalau mengalah juga mak dia. Ini cabaran yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang kedua tadi, yang Ustaz sebut, yang Abang Adam pun sebut. Bila kita pegang Islam betul-betul, Allah tolong kita. Dan kita ni hamba tau, bukan pekerja Allah. Kita tak boleh cakap apa yang Allah suruh, kau fikir nantilah dulu. Tak payah nanti. Buat. Kan macam perempuan kan, nak suruh pakai tudung, elak elu. Bila kau nak elak? Ada setengah-setengah minta maaf, cakap lah aku jumpa macam-macam je kan, sampai dah beruban kepala tak pakai tudung. Apalah nak jadi, kesian na'udzubillah min zalik. Okey, kita ambil contoh Nabi Ibrahim kan, pasal Abang Adam tadi pergi ke Mekah. Nabi Ibrahim ni contoh manusia terbaik. Dia tak pernah komen arahan Allah. Contoh Nabi Ibrahim kan kahwin 2 kan. Isteri pertama nama apa? Sarah. Isteri Nabi Ibrahim ni pun nama apa ni? Siti apa? Khadijah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siti Hajar ada anak tak? Tak tahu. Jack Rank ke kau ni. Nabi Ismail kan. Masa Hajar mengandung, Allah kata, "Wahai Ibrahim, bawa Hajar ni pergi Mekah." Nabi Ibrahim duduk mana tau? Palestin. Nak pergi Mekah tu sebulan pergi, sebulan balik. Nabi Ibrahim tak kata, "Ya Allah, biar betul bini nombor 2 duduk Mekah, jauh gila. Komputer tak ada, LRT tak ada, line handphone pun tak ada. Macam mana ni?" Tak ada soalan tu. Dia buat terus. Dia bawa anak-anak dia kan, sampai ke Mekah. Allah kata letak dekat sini. Zaman tu Mekah tak ada benda. Ada apa, padang pasir, ada sebatang pokok. Dia letak anak beranak dia, terus dia belah. Hajar punya panik kau tahu. Bang, Abang Ibrahim, Abang. Nabi Ibrahim buat terus jalan. Bang, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'un. Abang nak ke mana bang? Abang tinggalkan kami 2 beranak kat sini, tak ada orang bang. Jin pun tak ada, kau tahu tak? Jin pun nak makan juga. Situ tulang pun tak ada. Nak makan apa? Tak ada jin, tak ada manusia. Nabi Ibrahim tak cakap sepatah. Ini contoh manusia yang tak pernah komen arahan Allah. Terhebat Nabi Ibrahim. Dia jalan. Padahal aku tak tahu lah, kalau akulah minta maaf dah. Sampailah apa kata Hajar, Allahul ladzi amaraka bihadza. Keluar soalan tu. Adakah ini arahan Allah? Itu soalan bini ni. Adakah ini arahan Allah? Apa kata Nabi Ibrahim? Naam. Ya. Sepatahnya. Kalau kita lah, sayang, saya kat itu. Bukan saya kat sini. Ku mencintaimu lebih dari apapun, meskipun tiada satu orang pun yang tahu. Ku mencintaimu
sedalam-dalam hatiku, meskipun engkau hanyalah kekasih gelapku, ku mencintaimu. Sambung. Boleh tahan juga korang ni. Sajalah iklan kan, aku ngantuk saja kau tu lah. Nak kabarnya Nabi Ibrahim tak adalah manusia selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah contoh manusia yang paling terhebat bab ikut dengar cakap Allah. Tak cakap banyak, pergi. Oh, ni paling hebat Nabi Ibrahim. Sebab tu kalau kita pergi Mekah munasabah pun abang ada menangis. Sebab apa? Kaabah itu dibina oleh Nabi Ibrahim. Allah kata, ya Ibrahim, huna tabni baitan. Di sini kau bina Kaabah dengan anak kau Ismail. Nabi Ibrahim tak tanya soalan binaah. Ya Allah, biar betul. Arkitek. Dia nak bina arkitek kan ada. Kau jangan main MBSN lulus ke tidak ni. Kan? Nak ukur sana, ukur sini. Batu blok nak ambil kat mana? Simen yang nak kacau simen. Nak cekor mana? Ada dia tanya macam tu? Tak ada. Nabi Ibrahim berusaha dengan anak ni Ismail. Cari batu, angkat, cari batu. Itu contoh keikhlasan yang paling terhebat. Mutlak keikhlasan. Keberkatan dibina Kaabah tu. Sampai sekarang kita tengok boleh menangis. Tu. Dengan sebab yang dibina pun daripada hati yang ikhlas. Dan last sekali anda nak sentuh, Nabi Ibrahim bila Allah arahkan supaya berkhatam, bersunat. Kau tahu tak Nabi Ibrahim sunat umur berapa tahun? Dik. Abang Bandung dah sunat dah? Kantoi. Ni yang depan aku macam YB ni dah sunat dah? Cerah masa depan korang. Nabi Ibrahim sunat umur 80. Kau tahu tak? Kau bayang umur 80 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Ibrahim kata, Allah kata, ya Ibrahim ikhtatim. Wahai Ibrahim, berkhatanlah. Nabi Ibrahim tak cakap banyak. Dia pun tak tanya kaedah cara. Wa kana yahtatinu bil qadum. Adalah Nabi Ibrahim ini berkhatan menggunakan apa? Kapak. Kau jangan main-main. Allah zaz putus menggelumur Nabi Ibrahim. Ya Allah, kau bayang pengalaman tak ada, pakai kapak pula tu. Allah kata, ya Ibrahim, lima sta'jalta. Wahai Ibrahim, kenapa cepat sangat kau potong? Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, aku tak sanggup melewat-lewatkan arahan kau. Padahal boleh je kan kalau dia kata, oh nantilah dulu ya Allah, anak jumpa doktor lah, apa benda kan. Boleh je, tak ada masalah. Tapi ini contoh manusia yang tidak pernah bertangguh bab arahan Allah. Kita Melayu pelik. Bab sunat kontol cepat kan? Bab melaksanakan Islam lambat. Padahal nama pun sunat, bukan wajib pun. Anak kau dah sunat ke belum? Alah, sunat je. Tak banyak sunat lah, tunggu sampai ketua 80 besok. Macam berani? Tak berani pula kau buat, tak payah buat. Lain kalau kan anak kau dah wajib ke belum? Wajib lama dah wajib kan. Ini nak sebut contoh arahan Allah yang kita sepatutnya jangan bertangguh, dibimbangi. Kita mati sebelum sempat melaksanakan arahan Allah. Allahu Akbar. Mana Anas kupas yang sangat baik. Abang ada menceritakan pengalaman mendatangkan kisah Nabi. Maknanya apa yang dilalui oleh Abang dan sebenarnya ada sejarah-sejarah Nabi sebenarnya, sejarah para sahabat yang bersama-sama. Maknanya apa yang Abang terasa sebenarnya daripada para sahabat juga merasakan perkara tersebut. Jadi sebelum kita insyaAllah kita akan buka soalan sekitar dalam 20 minit. Sebelum kita buka soalan, mungkin macam-macam tengah fikir nak tanya apa dan sebagainya, mungkin Abang boleh kongsi lagi apa-apa sahaja yang boleh memberikan satu inspirasi, satu kekuatan kepada kami ni yang memang lahir-lahir dan menjadi Islam. Bagaimanakah nak mendapat kekuatan seperti mana kekuatan yang Abang dapat? Yang Abang boleh kongsi lagi bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi pengalaman saya lah ya, rezeki ataupun hidayah tak datang bergolek. Kita kena usaha, kita kena mencari, dan kita kena minta, kita kena berdoa. InsyaAllah kita kalau berdoa berterusan, InsyaAllah kita akan dapat apa yang kita doa. Dan bagi saya, kita kena cinta Allah, baru Allah tolong kita, baru Allah bantu kita.
Dan bagi saya dua perkara kita kena tanam di hati kita ialah kita kena cinta Allah dan Rasulnya. Kita jangan senang putus asa lah sebagai manusia, kan? Dan kalau kita nak hidup senang ataupun kita buat apa sekali perkara pun, solat istikharah kita kena buat, kan? Solat istikharah buat, solat hajat buat, solat taubat kita buat, solat sunat-sunat itu jangan lupa lah kalau boleh. Kalau kita kena rajin dan sebenarnya rajin mencari dan terus kepada insyaAllah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada Abang Adam. Jadi saya membuka soalan-soalan sebelum kita memberi pertolongan ataupun sebagainya. Jadi saya buka soalan kepada tuan-tuan, sekiranya kalau ada nak tanya kepada Ustaz. Sebelum mungkin saya akan minta kepada Ustaz juga selaku wakil kepada teman-teman yang berjuang untuk rakyat Syria yang mungkin Ustaz bercerita selepas ini. Cumanya kalau ada soalan-soalan yang nak tanyakan kepada Abang Adam sendiri ataupun kepada Ustaz ni, saya silakan mic kita ada di tengah. Ataupun kalau rasa malu mungkin boleh tulis di kertas ataupun SMS. Ada silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini soalan untuk Abang Adam. Saya banyak baca lah tentang agama Buddha. Saya nak tanya tentang apa pendapat Abang tentang Buddha tu sendiri? Adakah Buddha tu Tuhan manusia ke, atau setelah Abang kaji atau mengetahui sudah lama kan jadi orang Buddha, Buddhism lah dari tempat Buddha tu nama orang. Jadi apa pendapat Abang? Okay, boleh terus kot sambil macam-macam nak tulis tu soalan tu, abang boleh bagilah komen sikit ke sebab Soalan dia tadi apakah itu Buddha? lebih kurang macam tu lah. Saya tak berapa pandai sangat pasal agama apa ni ataupun datangnya daripada mana Buddha ini, sebab Buddha ini pun wujud daripada 5,000 juta tahun kan sebelum manusia. Jadi bagi saya kenapa saya pilih Islam, sebab saya masa saya mencari tu saya tanya dewa ni dicipta oleh dia dan dia dicipta oleh satu dewa lagi. Jadi dia ada peringkat-peringkat. Mana satukah yang kita nak sembah? Saya bukan kata nak condemnkan agama saya yang lama. Jadi saya mencari bila saya tahu Islam tu hanya ada satu Tuhan saja. Maksudnya qul huwallahu ahad. Tak ada orang lain lah. Kalau Buddhis ataupun agama lain, dia kan ada banyak dewa. Mana satu yang kita nak sembah? Mana satu yang kita nak minta tolong? Jadi saya tak nak serabutkan kepala saya pilih yang satu. Jadi Islam lah saya bilang. Sebab Islam terangkan kita dengan jelas. Kita dah tak perlu fikir lagi lah. Kita dah tak perlu cari tak perlu cari yang lain. Bila kita dah ada Allah yang satu itulah yang akan yang cipta dunia ni. Masih harap dapat jawapan yang Allah. Ada nak tanya Abang Gori, Abang Damai soalan. Jadi saya duk tengok ya, ramai juga artis yang bukan Islam ya, bila dia masuk dunia hiburan, terbuka hati dia masuk Islam. Tu kadang-kadang saya confuse sikit. Apa benda yang ada dalam dunia hiburan ni kadang-kadang yang menyebabkan dia orang masuk Islam? Sebab kita tahu kan dunia glamour ni kan dunia yang penuh cabaran, tapi dia orang tertarik dengan Islam. Mungkin wallahualam, mungkin pasal memang jiwa dia memang jiwa seni ke, ataupun kawan-kawan yang baik ke, macam mana? Sila tu barang. Dia orang tanya, kena orang tanya. Itu dia. Bagi saya Islam tu ada satu akhlak yang mulia tu Ustaz. Contoh macam saya selepas saya peluk Islam, saya bila saya ada di dalam set, saya dan isteri saya akan bentangkan satu bukan sejarah, macam ada bentang satu kapet lah untuk kita duduk. Bila sampai waktu saya akan solat,
Bila sampai waktu saya akan solat. Lepas tu bila saya dalam set yang lain, director tu sendiri solat. Dia sendiri yang tapi dia tak ajar, dia tak bagi tahu huru-huru, okey saya berhenti saya nak solat. Tak. Sampai waktu bila azan dia berhenti, dia terus pergi ambil wuduk, dia bentangkan akikah tu semua, dia imam. Jadi makmum automatik akan ikut ke belakang. Saya salah satu orang yang saya selalu ikutlah. Jadi contoh daripada situ, ramai orang tertarik pada Islam. Inilah salah satu contohnya. Sebab director itu pun sendiri bersemayang, producer itu datang set bersemayang, kita artis pun kita semayang. Tapi kita tak marah orang tu tak semayang, dan kita tak ajak orang tu semayang. Kita tunjukkan akhlak kita dulu. Jadi bagi yang Cina yang peluk Islam ataupun yang bukan agama Islam peluk Islam, ialah bila berlakon dalam cerita macam cerita Hafiz tak Hafiz. Hafiz kan banyak mengaji, cerita pasal Al-Quran, cerita pasal sunnah. Dia kena ada orang yang jelaskan dia macam bersembang. Okay, apa itu sunnah? Sunnah itu Nabi, apa yang Nabi buat, siapa itu Nabi. Kita terangkan dia sedikit demi sedikit. Bayangkan 30 hari dalam set, mesti ada satu perkataan yang dia belajar. Bismillah, Alhamdulillah, Masya Allah. Dia belajar. Bila dia dah hari-hari dia sebut, dia mesti nak tahu apa yang dia sebut. Apa itu Masya Allah? Kita jelaskan. Jadi dia seronok bila apa yang dia tanya, kita dapat jawab. Dan kita tunjukkan dia dekat set, inilah Islam. Islam kena solat 5 waktu, tak boleh tinggal. Ini yang agama. Dan lepas tu nak tenangkan hati macam mana, kita kena banyak berzikir, kita kena banyak berzikrullah. Dia faham. Sikit demi sikit dia tanya. Kalau dia tanya itu maksudnya ada peluang lah. Sikit-sikit kita beritahu dia. Jadi dari situ saya rasa dia tertarik pasal Islam. Bila kita tunjuk akal. Nak tanya, semua macam tu ke ataupun ada jenis apa pengarah-pengarah filem yang tak sembahyang pun ada? Wallahualam. Ya, saya pun tak berani nak aibkan siapa, tapi kebanyakan set yang saya pergi, alhamdulillah, tak director itu jadi imam, saya lah yang dipaksa ni jadi imam. Jadi alhamdulillah, kebanyakan sekarang ni pun dah banyak dah. Bila kita pergi set, dia akan sediakan satu tempat khas untuk kita solat. Main dalam industri pun saat sebenarnya industri pun ini disebut sebagai dakwah bil hal saya. Dakwah bil hal yang mana ada di antara akhlak yang ditunjukkan, memberi satu semangat, memberi satu dorongan kepada orang yang nak belajar Islam itu dekat Islam. Untuk saya pernah waktu ketika ada satu forum juga bersama dengan sahabat yang komput juga, yang kadang-kadang dia menceritakan tentang disebut pada saya tuan-tuan. Dia kata nasib baiklah. Dia kata alhamdulillah saya kenal Islam dulu daripada saya kenal orang Islam. Sampai terkeluar begitu tuan-tuan. Dia kata alhamdulillah saya kenal Islam dulu daripada saya kenal orang Islam. Dia nak menceritakan bahawa dia kata daripada kefahaman kita boleh tengok kalau dia kenal orang Islam, ada sebahagian mungkin kebanyakan yang tak menunjukkan akhlak yang terbaik kepada masyarakat, kepada orang bukan Islam sendiri untuk tunjukkan perkara yang baik kepada kita. Itu sebelum berkenaan dengan akhlak Rasulullah yang menjadi contoh kepada ini. Sebelum sebab tak ada yang nak berdiri lagi tu, tak ada yang nak tanya soalan. Ada yang tanya soalan lah. Okey, silakan Ustazah. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menyentuh soal industri perfilman di negara kita, saya nampak khusus kepada artis-artis wanita lah, dari segi pakaian, pergaulan, kalau anugerah bintang-bintang popular contohnya, menampilkan pakaian yang tidak menunjukkan sebagai muslimah. Jadi mungkin ada tak usaha-usaha daripada director sendiri, producer ke, ataupun di kalangan artis, bagaimana nak memahamkan kepada artis-artis wanita ini supaya berubah kepada pakaian yang agak sopan lah, kepada
pakaian yang sopan yang menutup aurat dan sebagainya. Kalau kata Cik Adam tadi kata ada director yang dari segi solatnya baguslah, maknanya dalam soal kesibukan bekerja, mengarah filem, dia masih lagi soal solat di set. Bagaimana usaha dia untuk membimbing, untuk mendidik artis-artis di bawah dia tu supaya faham kepada Islam? Itu soalan saya. Terima kasih. Apa dia nak bagi ulasan sikit mungkin lepas ni saya akan tabarak dari segi Islam dan sebagainya. Okey, saya cuba untuk jawab soalan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Di segi pakaian untuk tema-tema anugerah, tak kira anugerah bintang popular ke atau apa-apa anugerah sekalipun, ialah bincang oleh penaja itu sendiri yang nak buat tema apa. Sebab setiap tahun akan ada berbeza-beza tema itu semua. Jadi bagi saya sebenarnya, kalau kita tahu kita sebagai seorang Islam atau muslimah, kita kena jaga aurat kita. Sebenarnya tak perlu nak bagi tahu macam mana pun nak jaga aurat, sebab kita orang Islam, orang Melayu. Yalah, lelaki kalau pakai macam ni dah sempurna dah tutup auratnya. Tapi ini sebenarnya di luar bidang saya untuk menegur yang muslimah ni lah. Ini media pun salah satu permainan yang penting untuk bagi tahu muslimah di luar sana ya. Dan kadang-kadang saya pun ada tegur juga, yang mana saya rapat dengan artis itu, saya cuma tegur, tapi saya tegur cara gurau. Bila dah jumpa tu semua, dah bersembang tu semua, saya kata ni kerja ni nak naik atas pentas ke ni. Yelah, saya risau dia, takut ni dia pun cakap ni, saya cuma beritahu dia, ni jaga ni, tadi satu Malaysia, tengok kau ni kan, kau agak-agak sikit lah orang kau tu kan, kalau tak cukup cakap buka kod bagi je. Abang jangan macam tu bang. Betul lah kan, kau cakap kau Islam, tapi kau Islam kau kena tutup aurat. Kalau kau tak tutup aurat, jangan nak atas pentas. Alah bang, saya macam ni bang, pergi cek kain. Kami berkurang macam tu, saya tegur cara kurang. Jadi yang selain tu, kadang-kadang ada juga saya tegur dalam FB, tapi jawapannya sama. Tu kubu hang lah, kubu aku lah. Jadi dia dah patahkan kita punya perkataan. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Tapi saya bagi tahu dia, yalah Allah aku tak, kau nak mengaku Allah tak? Kalau kau mengaku Allah, kau tak boleh cakap bagi tahu saya macam tu. Allah malam. Kerana kalau ada jawapan kubu aku, jadi saya sekat kepada Ustaz untuk smackdown orang lain. Smackdown tu kan? Tak ada dah, cuma nak tanya abang, ada kenal tak apa yang terbaru breaker fashion terkenal masuk Islam, Kelvin? Kenal rapat dengan dia kan? Boleh kenal rapat lah. Boleh tanya tak apa sebab dia masuk Islam, tahu tak cerita ni? Dia sebenarnya macam seperti saya cakap, dia bergaul, dia kena banyak bergaul dengan orang Melayu. Bila dia bergaul dengan orang Melayu, kadang-kadang kita meletak astagfirullahalazim. Dia nak tahu apa itu astagfirullahalazim. Bila kita makan bismillahirrahmanirrahim, kita baca orang makan, apa yang kau baca? Dia nak tahu. Bagi saya, bila dia nak tahu betul, bila ada orang boleh jelaskan dia, satu peluang. Jadi dia banyak bergaul dengan orang Islam, dia bergaul dengan orang Melayu. Macam saya daripada kecil sampai ke hari ini, saya bergaul dengan orang Melayu, saya bergaul dengan orang Islam, sebab saya dah tahu kan apa ilmu pun saya nak tahu. Jadi Kelvin ni dia sebagai pereka fashion, kebanyakan dia punya artis orang Melayu, daripada tak ada nama sampai yang paling popular. Jadi sedikit sebanyak bila dia berbual, mesti dia sentuh pasal Islam. Jadi menjadi satu peluang lah kepada kita. Maknanya kalau lah Ustaz Nazmi boleh menjadi artis, mungkin kalau orang nak tanya, senang je Ustaz. Seperti mana ada orang tanya Ustaz, dia SMS pada saya,
Tanya Ustaz nikah dah dulu. Bukan soalan ni Ustaz. Kita berbalik kepada berkaitan dengan Nabi Ibrahim tadi. Bila Ustaz cerita tentang Nabi Ibrahim, ada yang SMS saya. Jadi saya pun tak tahu mana dapat nombor ni. Bahaya semua. Dia kata bagaimanakah tarbiyah Nabi Ibrahim kepada Siti Sarah sehingga menjadi isteri menjadi isteri yang sangat taat. Mungkin Ustaz boleh jawab sambil bagi buah-buah yang berguna untuk Abang Adam. Saya rasa macam Ustaz kena bagi juga apa buah yang terbaik. Dia kata buah biasa Ustaz semak kan. Macam mana Nabi Ibrahim didik Sarah. Kau tanya aku buat apa, kau tanya Nabi Ibrahim. Manalah aku tahu. Tapi sudah tentu tidak ada lain dan tidak bukan ialah ketegasan seorang suami itu mentaati arahan Allah. Tu je. Pasal suami ni contoh dalam keluarga. Anak akan tengok bapa, isteri akan tengok suami. Jadi suami ni contoh. Ya, dan Nabi Ibrahim ni contoh manusia yang memang apa Allah kata buat. Jangan. Itu yang jadi hebat. Dan Allah Ta'ala pun kita tak nafi ada Nabi Rasul yang Allah uji, isteri tak beriman. Ya, macam isteri Nabi Nuh, isteri tak beriman. Isteri Nabi Lut tak beriman. Nak kata macam mana kan? Tapi Nabi Ibrahim takdir Allah memang digunakan isteri yang beriman dan mentaati segala arahannya. Dan harap-harap kita ni semua isteri-isteri yang mentaati arahan Allah dan suami, insya-Allah. Amin. Dia senang je kalau bini cakap banyak, kau cakap aku kahwin seorang lagi. Selesai masalah. Kita pun kalau kau beranilah. Kalau rasa nak kena sibar dengan asid, silakan. Okey tuan-tuan, kalau ada soalan yang terakhir, saya kira kita dah menjangkau pukul 11. Kalau ada yang terakhir sebelum Ustaz membuat pergulungan dan juga Abang Adam mungkin ada apa-apa, mungkin saya buka kalau ada satu soalan lagi daripada tuan-tuan. Mungkin pun nak tanya Abang Adam kan, ada job terbaru tak, saya layak tak nak jadi artis. Itu soalan saya tanya tadi waktu makan. Abang Adam kata okey. Okey tuan-tuan, kalau ada apa-apa. Okey, kalau tak ada mungkin saya silakan dua-dua Abang Adam untuk memberikan mungkin harapan, mungkin apa sahajalah yang boleh dikongsi sebagai kalam-kalam pergulungan yang terakhir daripada Abang sendiri. Mungkin satu nasihat kepada kami semua, terutama kami yang mungkin kadang-kadang yang mungkin kadang-kadang elak sebab dapat Islam tu ialah dari sudut turun-menurun. Bukannya seperti abang yang terpaksa mencari, yang terpaksa melihat siapa manakah yang lebih baik. Sebab lain-lain dari Islam. Mungkin ada perkara yang menyebabkan kami lawa, semayang mungkin malas, mungkin tak ingat dan sebagainya. Mungkin ada apa katalah yang lawa bagi sebagai pergulungan kepada semua santai kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ambil sikit hadis pada Nabi yang di mana Nabi cakap di khutbah terakhir, Nabi tinggalkan dua perkara pada umatnya, iaitu Quran dan Sunnahnya. Kalau kita pegang Quran dan Sunnahnya, insya-Allah sampai bila-bila kita tak akan sesat. Itu jelas bagi kita. Dan kalau pada adik-adik ataupun sesiapa yang nak jadi pelakon macam saya nak beritahu kat sini, kalau boleh belajarlah rajin-rajin dulu. Sebab belajar, bila kita belajar rajin-rajin, itu adalah masa depan kita. Pelakon tak ada masa depan, tak kaya mana pun. Saya pun masih pakai lisa je kan. Jadi kata-kata terakhir bagi saya ialah takutlah pada Allah, ikutlah arahan Allah, insya-Allah. Akbar. Kata-kata yang saya rasa walaupun ringkas tapi sangat memberikan kesan mendalam kepada kita, yang mana kisah-kisah daripada Abang Adam tadi yang memang kita tak dapat tuan-tuan. Dan bagaimana mungkin kita boleh mendapat mimpi yang sebegitu indah, bagaimana kita boleh dapat perasaan yang tak dapat nak dirasakan bila kita berada di depan Kaabah, yang mana hanya mampu mereka yang benar-benar ikhlas, benar-benar takut kepada Allah sahaja yang mampu untuk merasakan. Itu yang seterusnya. Dan pergulungan terakhir mungkin disilakan pada Ustaz. Mungkin Ustaz boleh sebelum pergulungan terakhir, Ustaz boleh memberikan sedikitlah peringatan berkenaan dengan
syariah yang berlaku sedikit. Betul Ustaz, terus saya kepada guru yang bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang akhir sekali ya. Isu Syria ni isu merupakan isu seluruh umat Islam. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata di akhir zaman besok akan ada 3 tentera. Tentera di Iraq, tentera di Yaman dan tentera di Syam. Syam ini ialah Syria. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, pilihkan aku, mana aku hendak dengan tentera yang di mana? Maka Nabi kata, fa'alaikum bisyam, maka hendaklah engkau berada bersama dengan mujahidin yang berjuang berjihad di Syam. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, akan turun Nabi Isa bin Maryam di Menara Putih sebelah timur kota Damsyik. Jadi negara Syria yang bergolak pada hari ini merupakan negara yang cukup hebat kemuliaannya di sisi Rasulullah SAW. Dan pergerakan ini kalau kita baca, kita kaji, dan saya dah lama sangat kaji benda ni, berpunca daripada pemerintah Syria yang amat zalim, yang berfahaman Syiah Alawiyah An-Nusairiyah, yang memang membunuh umat Islam cukup ramai daripada tahun 1982. Bapa dia bernama Hafiz Al-Assad pernah membunuh seramai 40,000 umat Islam dalam tempoh sebulan sahaja. Ini sejarah Syria yang ramai orang tak tahu. Dan hari ini kerja-kerja jenayah ni disambung oleh anak dia bernama Bashar Al-Assad, disupport pula oleh Iran, Syiah dan yang lain-lain. Jadi saya harap kita semua berhati-hati. Lagi-lagi kalau surat khabar. Surat khabar ni tak boleh percaya sangat bang. Surat khabar ni yang boleh percaya 2 benda je. 3 benda. Keputusan bola sepak, nombor ekor, atau apa, resepi, yang tu lah. Yang lain semua lentong belaka asal kita. Ala kulihal, ya, kita kena tahu isu Syria, isu umat Islam. Dan boleh buka YouTube, buka Facebook Syria Care, kita akan tahu apa sebenar berlaku. Ataupun Facebook saya sendiri, Ustaz Nazmi Karim dalam kurungan original. Okeylah. Kemudian di akhir sekali, saya cukup terujalah. Orang lain kalau gulung panjang-panjang kan, Abang Adam ringkas dia, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Dan betul lah kata Abang Adam tadi. Sebab itulah pesanan Nabi SAW kepada seorang sahabat. Nabi kata, ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Itulah pesanan yang paling baik sekali. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan diucapkan kepada dua-dua ahli panel kita, Al-Fadhil Abang Adam, Fadhil Ustaz Nazmi, kerana memberikan, saya rasa cukup banyak pengalaman dan juga peristiwa-peristiwa perkara-perkara yang dapat mengajar kepada kita erti sebenar kita lahir sebagai seorang Islam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT akan memberkati, memberikan segala keredaan dan kerahmatannya kepada kita. Dan tuan-tuan ingat, kita hari ini telah masuk pada malam yang ke-7 Ramadan, 7 Syaban. Tak sabar ya Ramadan Ustaz, dan tersabar. Kita dah masuk malam yang ke-7 Syaban, maknanya sudah seminggu kita berada dalam bulan Syaban. Tuan-tuan Allah SWT, kita hanya berbaki sekitar dalam 3 minggu saja lagi untuk kita berhadapan dengan bulan Ramadan. Berbanyakkanlah amal ibadah kita dalam bulan ini, supaya kita masuk dalam bulan Ramadan nanti kita akan menjadi mukmin, kita akan menjadi orang Islam, orang yang beriman, yang benar-benar bertakwa, seperti mana yang dinasihatkan, seperti mana pergulungan yang disampaikan oleh kedua-kedua pelayan kita, iaitu ittaqullah, bertakwalah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya selaku moderator pada hari ini, saya mohon kemaafan sekiranya terutamanya daripada pagi tadi suatu suara ni rock sikit Ustaz. Tadi pagi tadi awal-awal saya dah nyanyi dah, tapi sangkut. Nyanyi dah tadi tapi sangkut. Ustaz datang kira selamatkan dulu dah. Daripada pagi tadi saya minta maaf kan. Pagi tadi itu gurau-gurau terutamanya kepada kumpulan imam. Kepada kumpulan imam yang mewakili imam-imam tuan-tuan, imam dan sebagainya. Alhamdulillah, selepas solat zuhur menang satu perlawanan, alhamdulillah. Dan juga kepada semua, mudah-mudahan apa yang kita buat daripada pagi tadi semata-mata untuk merapatkan ukhuwah persaudaraan di antara kita. Dan malam ini kita disajikan majlis ilmu yang dinaungi oleh para malaikat. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan berada dalam majlis ilmu, semuanya kita akan dapat daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili daripada pihak penganjur juga mengucapkan jutaan ribuan terima kasih
kepada semua yang hadir, bermula daripada pagi tadi 9 pagi, 20 ke bulan, paintball dan sebagainya. Ada yang syahid awal, ada yang syahid lambat, ada yang dah syahid hidup balik, syahid hidup balik, syahid lalai menang. Ramai syuhada tuan-tuan. Curah cadangnya malam ni nak buat tahlil untuk para syuhada, tapi sebab masih dah taklim. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahanlah progres seperti ini dapat kita teruskan untuk memberi kefahaman yang jelas tentang Islam kepada kita, agar kita dapat membawa diri kita menuju Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi, wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.